Assalamualaikum wa sabahal khair. Kaifa halukum jami'an al-yawm? Arju kullukum fi sihatin wa afiyatin ma'a usratikum fi buyutikum. Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid hari ini? Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan sihat bersama ahli keluarga di rumah masing-masing. Baik, untuk hari ini kita teruskan lagi PDPR Bahasa Arab tahun 5 pada hari ini, hari Isnin 1 Februari 2021 bersama Ustazah Mazlina. Baik, sebelum kita memulakan PDPR kita ataupun pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak semua daripada kita baca doa sebelum mula belajar. Okey, sama-sama kita ikut. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baiklah murid-murid, kita masih lagi berada di dalam tajuk yang pertama seperti mana minggu lepas, iaitu Al-Wahdatul Ula. Tajuk pertama Fil Matbakh. Fil Matbakh, iaitu berkenaan dengan peralatan di dapur. Dan sebagaimana yang Ustazah pernah bagi tahu pada minggu lepas, tajuk ni kita akan mulakan dulu dengan huruf-huruf hijaiyah. Okey, huruf-huruf hijaiyah. Kita akan fokus dulu kepada huruf-huruf hijaiyah sebelum masuk kepada perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang akan kita belajar pada tajuk ini. Qabla nabda' dirasatana al-yawm, هيا نراجع الحروف أو الكلمات التي قد نتعلم في الأسبوع الماضي. Baiklah murid-murid, sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, kita ulang kaji semula. Okey, kita tengok semula apa yang dah kita belajar pada minggu lepas. Okey, secara sepintas lalu je. Okey, kalau siapa yang ikuti pembelajaran Ustazah pada minggu lepas, okey, Ustazah dah ajar berkenaan dengan perbezaan di antara huruf hijaiyah, okey, antara tiga huruf ni, okey, iaitu huruf yang pertamanya huruf as-sa', okey, yang kedua huruf as-sin, dan yang ketiganya adalah huruf as-sad. Okey, Ustazah tambahlah kupas lagi berkenaan dengan huruf ni sebab minggu lepas kita dah belajar. Okey, cuma Ustazah nak kamu biar betul-betul dapat pastikan dan dapat membezakan okey, antara ketiga-tiga huruf ni. Baik, dan latihan yang dibuat pada minggu lepas, Ustazah ucapkan terima kasih kepada yang berjaya menyiapkan latihan tersebut. Nantaqil fi safhah 3. Kullukum iftahu fi safhah 3. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, dan semua murid-murid diminta buka pada muka surat 3. Okey, ikut Ustazah baca. Aktubu wa aqra'u. Aktubu wa aqra'u. Saya tulis dan saya baca. Baik, di sini kita ada dua perkataan yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Okey, apa dia? Baik, yang pertama, tengok di situ. Okey, thalajatun. Okey, semua murid sila ikut Ustazah ya. Thalajatun.
Okey, maksud dia adalah peti sejuk. Sebagaimana gambar yang ada di sebelah perkataan tersebut. Okey, untuk perkataan ni kita perlu ceraikan dia. Okey, perkataan ni kita nak tahu dia terdiri daripada huruf apa. Okey, yang pertamanya adalah huruf sa baris di atas. Yang keduanya adalah huruf lam, baris mati. Okey, yang ketiga huruf lam alif, berbaris di atas. Okey, kalau tengok perkataan asal dia lam tu dia baris baris apa? Baris sabdu. Okey, musyaddadah. Okey, tapi bila diceraikan kenapa dia tiada baris sabdu tu? Okey, sebenarnya huruf yang berbaris musyaddah ni dia terdiri daripada dua huruf. Dua huruf yang sama. Lam dan juga lam. Okey, kalau lam sabdu maksudnya lam dan juga lam. Okey. Kemudian huruf yang seterusnya adalah huruf jim baris di atas. Kemudian huruf ta marbutah baris 2 di hadapan. Dan jika kita sambung huruf-huruf ni, ia akan membentuk satu perkataan iaitu salajatun. Kemudian perkataan yang kedua, apa dia? Sikinun. Sikinun. Apa maksud dia? Tengok gambar sebelah dia tu. Pisau. Peralatan di dapur. Tengok pula huruf apa yang membentuk perkataan sikinun. Yang pertamanya adalah huruf sin. Baris mana tu? Baris mana? Baris di bawah. Kemudian yang keduanya huruf kaf, baris mati. Kaf juga. Kaf lagi, baris di bawah. Sebabnya dia asalnya adalah huruf bersabdu. Jadi dia terdiri daripada huruf yang samalah. Kemudian huruf ya mati. Dan yang terakhir adalah huruf nun baris 2 di hadapan. Huruf-huruf ni pula akan membentuk perkataan sikinun. Sikinun. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ustazah ingin maklumkan berkenaan dengan sukatan terbaharu bahasa Arab tahun 5 ni, kita lebih fokus kepada huruf-huruf hijaiyah yang akan membentuk sesuatu perkataan ataupun ayat. Dan Ustazah rasa untuk sukatan terbaharu ni ia lebih mudah dan lebih senang untuk kamu belajar berbanding dengan sukatan yang terdahulu. Kerana kita akan fokuskan dulu kepada huruf-huruf hijaiyah ni, di mana kedudukan dia bila berada di awal perkataan, berada di tengah perkataan ataupun berada di akhir perkataan. Sama ada dia bersambung ke ataupun tidak bersambung. Baik, kita teruskan lagi huruf seterusnya. Huruf ba. Huruf ba ni bila dia berada di awal perkataan, kedudukan dia macam tu. Ba dia, cara penulisan dia, cara penulisan huruf ba seperti mana yang kamu dapat lihat dalam buku teks masing-masing. Perkataan di situ yang diberi, baca, ikut Ustazah baca. Buzatun. Buzatun. Huruf ba bersambung dengan huruf waw. Yang bermaksud buzatun ni maksud dia adalah ice cream. Kemudian huruf ba pula, perkataan yang kedua ni dia berada di mana? Di tengah-tengah perkataan. Dia berada di tengah-tengah perkataan. Cara kita nak sambung dia, pastikan kita menyambung huruf tu dengan cara yang betul. Perkataan yang diberi, sebut sama-sama. Misbahun. Misbahun. Maksudnya adalah lampu.
Yang seterusnya, huruf ba pula berada di mana? Okey. Di hujung perkataan. Huruf ba berada di hujung perkataan. Yang ni kalau ba tu bersambung dengan huruf sebelum dia tu, sebelum akhir tu. Okey, cara nak menulis dia seperti mana dalam buku kamu tu. Okey, sebut perkataan dia. Halibun. Halibun. Okey, yang bermaksud air susu. Okey, lepas tu perkataan yang keempat, huruf ba juga di belakang. Tapi dia tidak bersambung. Okey, dia tidak bersambung dengan huruf sebelum akhir tu. Sebab di situ ada huruf waw. Okey, huruf waw ni dia tidak bersambung lah dengan mana-mana huruf. Okey, cara tulis dia seperti mana yang kamu tengok dalam buku teks kamu tu. Okey, sebut perkataan dia. Kubun. Kubun. Okay, maksudnya adalah gelas. Yang seterusnya, huruf yang kedua, iaitu huruf nun. Okay, huruf an-nun. Okay, ada di kalangan kamu ya. Ustazah dapati dia sebut huruf nun ni dengan sebutan apa? Dia baca na. Dia baca na. Sedangkan salah kalau na tu dia ada baris di atas. Barulah kita sebut dia na. Tapi kalau dia huruf tanpa baris, kita sebut dia nun. Okey, huruf an-nun. Baik, cara kita nak menyambung huruf nun pula. Okey, perkataan yang pertama bila dia berada di depan. Okey, cara nak sambung dia seperti huruf ba juga. Cuma dia titik dia berada di atas. Okey, sebut sama-sama. Na'lun. Na'lun. Okey, na'lun ni maksud dia adalah selipar. Okey. Lepas tu huruf nun berada di tengah-tengah perkataan pula. Sebagaimana macam huruf ba juga tadi. Okey, sama je. Cara tulis dia cumanya titik. Okey, titik je. Duduk di atas. Okey, baca sama-sama perkataan apa? Ainabun. Ainabun. Ni sejenis buah ni. Okey, buah apa? Siapa ingat? Okey, buah anggur. Kemudian yang seterusnya, huruf nun di hujung perkataan. Okey, perkataan yang diberi adalah sahnun. Sahnun. Okey, yang bermaksud pinggan. Okey, yang ni huruf ha tu dia bersambung dengan nun ya. Cara tulis dia seperti mana dalam buku tu. Yang seterusnya, huruf nun juga di belakang. Okey, kedudukan dia di belakang tetapi tidak bersambung. Macam mana cara penulisan dia? Okey, perhatikan. Okey, baik. Perkataan yang diberi, contoh di situ adalah furnun. Furnun. Okey, apa dia maksudnya? Okey, maksudnya adalah ketuhar. Baik, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada bahagian yang seterusnya. Okey, ikut Ustazah baca. Ukawwinu wa aqra'u. Ukawwinu wa aqra'u. Saya sambung dan saya baca. Okey, di sini kita perlu sambungkan huruf-huruf tunggal menjadi satu perkataan. Okey, untuk huruf ba, ada dua perkataan di situ. Yang pertamanya kita tengok dulu. Huruf ain baris di bawah, huruf nun baris di atas, huruf ba baris 2 di hadapan. Okey, boleh tak bersambung tiga-tiga huruf ni? Okey, boleh ke tidak? Okey, boleh. Okey, jawapan dia boleh. Okey, ainabun. Okey, dia membentuk perkataan ainabun. Okey. Maksud dia adalah anggur. Okey, ada dah dekat atas tadi
Lepas tu perkataan yang kedua pula huruf yang dia bagi. Alif baris di bawah, ba baris mati, nun baris 2 di hadapan. Okey, alif dengan ba boleh tak bersambung? Okey, tak boleh. Ba dengan nun boleh ke tak bersambung? Okay, boleh. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, ibnun. Ibnun. Okey, maksud dia anak lelaki. Okay, kemudian untuk huruf nun pula, dekat bawah tu, huruf ba baris bawah, nun baris mati, ta baris 2 di hadapan. Okey, boleh sambung ke tak ni? Okey, boleh. Ketiga-tiga huruf ni boleh bersambung. Perhatikan nun di tengah tu. Macam mana cara kedudukan dia, penulisan dia, huruf nun tu bila dia bersambung. Okey, dengan huruf-huruf lain. Perkataannya adalah bintun. Bintun. Okey, apa dia bintun? Kalau tadi ibnun, anak lelaki. Bintun ni lawan dia. Jadi, anak perempuan. Okey, perkataan yang seterusnya pula. Huruf. Okey, huruf apa? Lam baris di atas, ba baris di atas juga, nun baris 2 di hadapan. Okey, boleh bersambung ke tidak? Okey, ketiga-tiga ni dia boleh bersambung antara satu sama lain. Okey, baca perkataan dia. Labanun. Labanun. Okey, maksud dia sama dengan halibun tadi. Okey, apa dia? Maksudnya adalah air susu. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Dan di sini Ustazah sediakan sedikit latihan lah buat kamu semua. Kamu dikehendaki tulis di dalam buku tulis bahasa Arab. Okey, salin soalan yang Ustazah sediakan ini. Tulis hari ini, Yaumul Itsnain, at-tarikh, kemudian arahan dia. Hatil ma'ani lil kalimatil atiyah. Okey, senang je. Bagi makna perkataan yang diberi. Okey, kamu cari maksud perkataan-perkataan yang diberikan ini. Dekat mana nak cari? Okey, dalam video ni ada Ustazah beritahu maksud perkataan-perkataan ini. Okey, kamu boleh dengar semula ya. Kalau yang tak ingat tu, okey, lupa apa maksud dia, boleh ulang semula video ni. Dan ada jawapan di situ ya. Ustazah bagi tahu apa maksud perkataan yang perlu kamu tulis ni. Qad intahat dirasatuna al-yawm. Arju kullukum tafhamuna ma ata'allamu fi hadhihi hissah. Baik, kita dah selesai pembelajaran pada hari ini dan Ustazah harap kamu semua dapat faham apa yang telah dipelajari pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ma'assalamah wa ilal liqa'.